Amin, amin. Alamin. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi bersama-sama saya pada pagi ini bersama-sama perkongsian kaitan nilai teras safety yang keempat, iaitu kekal dalam menghadapi cabaran dengan kesan mandat sistem inklusif yang akan disampaikan oleh Dr. Munirah Razak, pengarah Unit Perkhidmatan Orang-Orang Kaya, Pejabat Chancellor Universiti Malaysia. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan hormatnya silakan Dr. Munirah untuk membuat perkongsian tersebut. Dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Cik Hizi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dan saya rasa tak lambat lagi untuk saya mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Dan seperti yang diamanahkan, insya-Allah pada hari ini saya akan membuat sedikit perkongsian lanjutan daripada siri step yang sebelum-sebelum ni mempunyai fokus yang tersendiri, dan kali ini berfokus tentang nilai teras yang keempat, iaitu cekal dalam menghadapi cabaran, dan rasanya sesuai dengan amanah yang diberikan. Saya akan berfokus kepada mandat ekosistem inklusif, insya-Allah. Saya Munirah binti Abdul Razak, selaku pengarah di Unit Perkhidmatan OKU UMP. Ya, ini adalah unit kami, di mana insya-Allah dalam tempoh lebih kurang 42 minit berbaki ni, saya akan kongsikan satu perkongsian yang bersepadu berdasarkan 5 item berkenaan, iaitu definisi, mandat, cabaran, muafakat dan juga kesimpulan. Sedikit latar belakang berkenaan dengan unit ini sendiri. Unit Perkhidmatan OKU UMP ataupun mesra dikenali juga sebagai OKUM ditubuhkan secara rasmi pada 15 Disember 2019, di mana ianya adalah mandat daripada Kementerian Pengajian Tinggi yang pada 5 September 2019 berdasarkan garis panduan pelaksanaan dasar inklusif orang kurang upaya. Dia ada satu garis panduan, dan di sini adalah 4 domen yang mendasari perkhidmatan unit OKU di UMP dan sepatutnya jugalah di mana-mana universiti di seluruh Malaysia, iaitu tadbir urus, pengajaran dan pembelajaran, serta UMP menambah satu lagi item berdasarkan rangkuman warga OKU yang ada di UMP, iaitu staf berkaitan dengan pembangunan kerjaya. Domen yang ketiga, accessibility dan ketersambungan persekitaran kampus, di mana accessibility ini tidak terhad kepada accessibility fizikal sahaja, ia juga termasuk accessibility dari segi informasi dan juga persepsi. Dan yang terakhir ialah perkhidmatan sokongan. Dan buat sementara ni kita beroperasi di BPA di UMP Gambang atau UMP Paya Besar. Tentang okey. Warga UMP dan juga warga STEP yang dikasihi sekalian, di sini dikongsikan visi, misi dan juga objektif yang berkaitan dengan unit perkhidmatan OKU, di mana unit ini adalah unit perkhidmatan yang bersifat inklusif, dan visi kami adalah untuk menyediakan perkhidmatan dan juga pakar rujuklah berdasarkan kepada data yang sahih, dan juga lengkap, di mana beraspirasi untuk memperkasakan individu, komuniti serta ekosistem OKU, berdaraskan kepada muafakat aktivis teknologis yang dinamik, inklusif dan juga sejagat, yang kami ringkaskan sebagai mandat. Dalam masa yang sama, misinya merangkumi perkhidmatan kepada komuniti OKU yang komprehensif,
iaitu pelajar, staf dan juga tanggungan staf dengan menyediakan kampus yang inklusif dan kondusif berdasarkan dan juga mensasarkan kepada 3 objektif yang disepakati bersama, iaitu persekitaran inklusif dan kondusif, mengoptimumkan potensi dan bakat melalui pakej integrasi yang bersepadu lagi sistematik, dan yang terakhir ialah dari segi penjenamaan warga OKU UMP yang unggul, mampan dan profesional. Kita pergi dahulu kepada definisi, di mana dari segi nilai teras, kita berfokus kepada cekal dalam menghadapi cabaran. Secara ringkas, mengikut Kamus Dewan yang keempat, kita boleh fahami cekal dalam menghadapi cabaran bermaksud ketabahan dalam mendepani halangan serta ujian. Manakala, dari segi mandat ekosistem inklusif pula bermaksud amanah untuk menyediakan persekitaran yang merangkumi semua. Dalam bahasa Inggerisnya selalu kita dengar sebagai no one left behind. Kan? Maknanya semua kita jaga kita lah, insyaAllah. Dari segi definisi OKU nasional, kita merujuk kepada Akta Orang Kurang Upaya 2008, di mana OKU termasuklah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual ataupun deria. Maknanya ada 5 perspektif di sini ataupun kategori berinteraksi dengan pelbagai halangan. Jadi apa yang menjadi cabaran adalah halangan untuk mereka menyertai dalam masyarakat secara berkesan. Dan ini adalah statistik OKU yang berdaftar. Di peringkat global ada 1.3 bilion daripada 7.999 bilion. Ini adalah statistik pada 2022, iaitu sebanyak 16% populasi di dunia adalah OKU. Dan di Malaysia, kita ada 586.558 dan yang terkini angka pada 2022 pula adalah 653 pada 2022 dan di Pahang 37,447, di mana yang tertinggi adalah OKU fizikal dan pembelajaran, dan ini juga adalah konsisten dengan komposisi di UMP. Dan sebenarnya dijangkakan ada lebih lagi, contohnya di Malaysia sendiri pun, tetapi ini adalah angka rasmi yang berdaftar. Okay. Dan saya ini adalah angka rasmi. Dan kategori OKU pula terbahagi kepada 7. Pembelajaran, mental, penglihatan, pertuturan, fizikal, pendengaran dan juga pelbagai. Pelbagai ni maknanya rangkuman lah ataupun gabungan daripada kategori yang ada dari 1 hingga 6. Okay. Dan di UMP kita ada 75 warga OKU yang berdaftar dan sehingga kini kita mencatatkan pelajar ada 17 orang. Ini tak termasuk alumni, di mana angkanya adalah sama. Dan staf dan juga tanggungan staf. Di UMP Pekan kita ada 39. Di UMP Gambang ataupun Paya Besar kita ada 36 orang. Di mana ada penglihatan, pertuturan, pendengaran, fizikal, masalah pembelajaran, mental dan pelbagai. Untuk tanggungan staf, kebanyakannya adalah dari kategori masalah pembelajaran, dan untuk kategori pelajar dan juga staf, kita mencatatkan ramai daripada OKU fizikal. Dan di sini adalah perincian statistik warga OKU di UMP mengikut kategori OKU dan juga kategori dari segi kategori
daripada mana kategori pelajar, staff, PTJ dan sebagainya. Kalau dari segi pelajar, kita ada pecahan yang untuk penglihatan, pendengaran dan seterusnya, di mana ia melibatkan 17 yang kita sebutkan tadi, staff 10 dan semuanya fizikal. Kita ada majoriti warga OKU ni adalah lelaki 19 orang dan perempuan 8 orang. Kesemuanya 27 dan ini adalah pecahan-pecahan yang lain lah yang berkaitan. Okey. Ini yang disebutkan tadi, dia punya rumusan mengikut agama. Okey. Seterusnya boleh kita pergi kepada item yang kedua, Cik Izzy dan juga rakan-rakan Maya sekalian. Boleh. Okey. Yang seterusnya adalah berkenaan dengan mandat. Apa yang kami terjemahkan mandat dalam cekal dalam menghadapi cabaran ni. Pertama, kami kenal pasti dulu apakah mandat yang ada. Dan ini kami cuba galas sebaik mungkin, iaitu membangunkan ekosistem inklusif seperti mana yang digariskan dan juga diamanahkan oleh Yang Hormat Prof Datuk Naib Chancellor kita dalam 8 iltizam untuk membangunkan ekosistem yang inklusif. Dan untuk kita buat pemetaan dalam UMP 25 kerana ini adalah sasaran ataupun panduan kita yang utama, di mana ekosistem OKU telah pun dibuat spesifikasi dari segi targetnya adalah untuk ekosistem OKU di bawah objektif strategik kecemerlangan ekosistem universiti, di mana keterangkumannya berfokuskan kepada sumber manusia yang sejahtera. Jadi inilah kalau kita nak lihat mandat tu sangat jelas dan juga spesifik untuk diterjemahkan dalam muafakat kita di UMP dan juga sejagat, insya-Allah. Ini adalah spesifikasi audit yang terlibat, di mana KPT sendiri telah pun menggariskan maksud ataupun makna perkhidmatan itu sendiri terbahagi kepada 4 domain yang dijelaskan tadi, mempunyai 379 indikator yang berkaitan dan masing-masing terarah kepada fokus-fokus yang tertentu, tadbir urus, pengajaran dan pembelajaran tadi dan juga pembangunan kerjaya dan seterusnya. Okey, jadi adalah satu tanggungjawab yang besar kepada unit kami dan juga bagaimana operasi dan juga dari segi pemahaman tentang OKU itu sendiri melalui dasar ataupun polisi ekosistem inklusif mesra OKU yang dijenamakan juga sebagai damai. Sebab itulah kalau kita tengok untuk pelajar, contoh hari ini ada mesyuarat ataupun bengkel yang berkaitan dengan penasihat kelab pelajar adalah kelab damai. Waris iaitu tanggungan yang ada anak-anak OKU adalah waris PPDK damai dan sebagainya lah. Okay. Kita kongsikan dengan rakan-rakan warga Maya sekalian, dari segi tadbir urus kami menggariskan kepada 3 elemen, iaitu pentadbiran, pelaksanaan, pemantauan dan juga kawalan dalaman. Maka kita ada keperluan kepada penubuhan 3 entiti yang salah satunya adalah unit perkhidmatan OKU itu sendiri yang diketuai oleh saya, dan dari segi polisi dan merangka dasar keseluruhan di universiti diterajui oleh Yang Hormat Naib Chancellor sendiri, iaitu Jawatankuasa Perkhidmatan dan Audit OKU, PADU. Dan tidak lengkap jika tidak mendapat sokongan dan juga bantuan daripada rakan-rakan warga UMP yang diamanahkan menjadi jawatankuasa, iaitu di bawah urus Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Orang Kurang Upaya. Jadi ini adalah untuk domain yang pertama. Jadi untuk kita faham
bagaimana kami dapat mengharungi cabaran dalam merealisasikan mandat ekosistem inklusif ini adalah melalui sokongan ekosistem yang komprehensif seperti yang dikongsikan bersama tuan-tuan dan cik puan yang dihormati sekalian. Kemudian seperti mana yang kita maklum dan juga tahu, universiti terasnya adalah kepada akademik, dan di sini domain pembelajaran dan pengajaran serta pembangunan kerjaya melihat kepada 5, iaitu perancangan, pelaksanaan, pentaksiran, kebolehpasaran graduan dan juga pembangunan kerjaya. Jadi komprehensif dan melibatkan satu kitaran yang lengkap lah kepada pelajar dan juga staf daripada mula mereka berdaftar sebagai pelajar hinggalah bergraduat dan seterusnya berkerjaya. Termasuklah juga apabila seorang staf melapor diri dan juga akhirnya bersara. Jadi itu adalah satu kitaran lengkap lah yang kita cuba dalam memberi perkhidmatan, insyaAllah. Yang ketiga di sini accessibility dan mobility, di mana kita seperti yang saya sebut daripada awal tadi, kita memastikan seboleh mungkin apa yang dimasukkan kehidupan yang baik di kampus Universiti Malaysia Pahang ini mencakupi capaian ataupun dapat maklumat, informasi dan juga termasuklah boleh pergi ke mana-mana dalam sekitar kampus tanpa halangan. Seperti yang kita tengok dalam definisi tadi. Kedua, pergerakan dan ketersambungan kemudahan akademik dan bukan akademik. Jadi ini semua sebenarnya adalah ringkasan kalau kita baca dalam dasar ekosistem inklusif masyarakat OKU damai itu diperincikan dengan jelas lah item-item yang berkenaan. Dan satu lagi yang kita juga cuba untuk tambah baik ialah selain daripada maklumat, informasi dan juga infra, ialah persepsi. Sebab kebanyakan masa persepsi kepada OKU dan juga daripada OKU ini sendiri kita perlu bantu dan tambah baik dan santuni supaya penerimaan keterangkuman untuk semua ni lebih baiklah daripada masa dan kesemasa serta dibudayakan tanpa diskriminasi, insyaAllah. Okey. Kemudian dari segi accessibility tadi, kalau dari segi fizikal kita telah pun membuat service need analysis iaitu penilaian kepada perkhidmatan yang diperlukan dan ada 10 lokasi wajib yang mesti dipastikan sentiasa terjaga dari segi inklusifnya, iaitu fakulti, Kolej Kediaman, Pusat Komuniti OKU yang insyaAllah selepas 10 Mei ni kita akan tahu bagaimana status dia untuk beroperasi oleh pihak yang berkenaan. Kita ada PPDK Damai yang nanti kita akan kongsikanlah dalam naratif yang seterusnya. Kafeteria, perpustakaan, masjid, Pusat Kesihatan Universiti, PKU, ATM, tempat kita selalu ambil duit tu, koperasi dan juga pusat rekreasi. Dan semua ni adalah berdasarkan garis panduan reka bentuk sejagat MS 1184 2014 seperti ketetapan sistem Maju OKU KPT dan juga ada semakan yang terkini. Okey. Tidak lengkap rasanya, nama pun Universiti Teknologi untuk masyarakat. Kita juga boleh diakses melalui digital dan juga maya melalui portal iaitu okum.ump.edu.my dan juga FB Celik OKU, dan yang seterusnya kita juga terlibat dengan satu projek IOER Inclusive Open Educational Resources, merupakan projek julung kali dengan the KPT dan juga UNESCO, iaitu bahan yang kita kongsikan adalah mesra OKU iaitu Okum TV. Okey. Dan domain yang terakhir ialah sistem sokongan, di mana kita ada perkhidmatan sokongan akademik dan juga bukan akademik. Untuk dalaman, kita ada 4 nadi yang menggerakkan Okum secara keseluruhan dan juga damai ni. Kita ada kelab,
Kelab ni kelab pelajar. Uniknya dia dianggotai oleh OKU dan bukan OKU. Dan dalam masa yang sama kita nak cuba membuka ruang kepada sumbangan dan juga kepimpinan pelajar. Kedua adalah karib. Karib juga ada satu kriteria wajib dalam sistem Melayu OKU di mana dia dipanggil badi dan dijenamakan supaya dia konsisten dari segi bahasa dan juga falsafah dan maknanya, iaitu karib. Sebab macam bila badi-badi ni dia tak berapa selesa sikit untuk bahasa Melayu kan. Jadi karib. Fellow adalah panel pakar yang merujuk kepada kepakaran membangunkan OKU. Kita ada lantikan dalaman dan juga luar termasuk daripada agensi dan juga industri. Dan seterusnya waris iaitu tanggungan staf dengan anak OKU yang bermuafakat dalam satu entiti iaitu waris, dan mereka merupakan jawatan kuasa yang menggerakkan PDK Damai. Selain daripada itu, kami sangat berterima kasih sepanjang kita panggil perjalanan dan kembara sebagai Damai ni, kami disokong oleh rakan-rakan dalam universiti termasuklah dari Pakat, PPTI, KESOM, BKSU dan juga Sejahtera, dan diharapkan muafakat sebegini akan berterusan insya-Allah. Dan ini adalah lokasi seperti yang disebutkan, dan yang terkini kita dalam proses membangunkan juga pejabat operasi rasmi di Pekan dan juga di perpustakaan tingkat 4 adalah studio. Okey, dikongsikan dari segi mandatnya, alhamdulillah setelah melalui satu proses yang boleh dikatakan mencabar, kita UMP terpilih sebagai salah satu penerima peruntukan khas di bawah Kementerian Keuangan pada 13 Mei 2022 apabila kertas kerja dan juga pitching untuk program pemulihan dalam komuniti PPDK yang disediakan oleh saya dan juga rakan-rakan di unit selepasnya, iaitu merangkumi 3 elemen ini, iaitu PPDK itu, dan juga hub digital dan modul Ikmal. Jadi ini adalah 3 produk yang diharapkan menjadi pulangan kepada 1.6 juta yang diamanahkan, dan universiti-universiti lain, 3 lagi adalah universiti yang ada hospital iaitu UPM, UIA dan juga USM, dan satu lagi berteraskan kepada pendidikan khas iaitu UPSI. Okay. Lanjutan daripada terjemahan Damai tadi, kita lihat dari segi muafakatnya insya-Allah. Ini adalah status terkini projek PPDK. Kita telah mendapat van mobility. Ini masuk dalam perancangan. Maksudnya selain pada yang 3 produk tu untuk pergerakan dan accessibility, alhamdulillah kita ada van mobility OKU pada 11 Januari 2023. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak, terutamanya pihak PPH lah yang sangat memberi kolaborasi rapat. Sebab kenapa kami namakan kolaborasi strategik? Kerana dari segi menterjemahkan kepada operasi dan juga aspek-aspek teknikal sangat dibantu oleh rakan-rakan daripada pihak PPPH. Untuk studio, kita ada satu studio dan juga pejabat operasi. Di mana, maafkan saya. Di mana pejabat kami adalah di aras bawah dan dalam proses melengkapkan dengan perabot dan sebagainya. InsyaAllah 10 hari bulan seperti yang saya sebutkan tadi akan selesai sepenuhnya. Kemudian kita ada studio. Studio inklusif ni sangat unik kerana peruntukan yang diberikan, kami cuba mewujudkan satu ekosistem digital yang bukan sahaja
bermanfaat kepada komuniti dalam UMP, tapi thanks to teknologi kita juga boleh berkongsi dapatan, info dan juga kepakaran dengan komuniti luar. Dan kita ada dua kategori studio, iaitu studio statik dan juga studio bergerak. Dan boleh buat untuk liputan luar dan sebagainya. Contohnya kalau studio statik untuk penggambaran convocation kan dan sebagainya. Kalau untuk yang luar, kita boleh ada sesi siaran langsung daripada luar dan juga termasuklah sesi bual bicara seperti Malaysia hari ini berkonsepkan sedemikian. Dan saya difahamkan ini adalah satu-satunya setakat ni ataupun boleh katakanlah mengikut kata pustakawan dulu Tuan Azman, yang pertama di Malaysia studio inklusif seumpamanya. Jadi diharapkan dengan kerjasama, sebab masa nak membangunkan ni kami memang masih juga bekerjasama rapat dengan bantuan Cik Nur Suryani daripada Sirel dan juga pihak Media Prima untuk mendapatkan satu studio yang lestari. Bukanlah orang kata ada satu studio lepas tu kita tak tahu nak buat apa dengan studio, termasuklah van tadi. Dia nanti bila dah beroperasi penuh, kita akan dapat lihatlah contoh dari segi rakaman, dari segi input, dari Okum TV yang kita ada tu kita akan hidupkan dan manfaatkan dengan pelbagai konten yang melibatkan pelbagai pihak lah, berkhususkan kepada teknologi inklusif, insyaAllah. Okay. Setakat ni semua boleh ikut ke? Boleh faham ke? Cik Izzy, okey ke? Okey, boleh. Okey. Kemudian kita kongsikan dari segi fasa pembangunan modul ikmal. Tadi kita ada tengok kan, ada satu modul ikmal. Sebenarnya modul ikmal ni antaranya dia adalah untuk menjadi satu rujukan dari segi bagaimana pemulihan secara komuniti bersepadu boleh dilakukan. Misalnya PDK adalah pemulihan dalam komuniti, tapi keunikan UMP apabila kita memasukkan elemen bersepadu. Bersepadu di sini kita melibatkan bukan sahaja kesepaduan tu dalam universiti, tetapi kalau kita lihat dekat sini kan, dekat cycle ni, saya alih ni. Okay. Kita ada di peringkat nasional, kampus dan juga antarabangsa. Jadi moto aktivis teknologi sejagat menunjukkan kita sebagai sukarelawan yang mempunyai kepakaran berteraskan teknologi dan untuk kebaikan dan juga manfaat sejagat. Dan sudah tentunya seperti pepatah Inggeris, charity begins at home, kita selalunya akan mensasarkan kepada warga OKU dalam UMP. Dalam masa yang sama, limpahan dan juga manfaat juga kita kongsikan dengan sekitar lah, insyaAllah. Okey, seperti yang kita lihat di sini, kita ada buat, kalau tengok di peringkat kampus dahulu, kita ada kerjasama Okum dan juga pimpin. Dan dalam masa yang sama ini adalah untuk membugar dan menyemarakkan lagi elemen kerohanian. Kerana setakat ni kita boleh lihat kita seperti yang disebutkan, kita kan berdasarkan kepada data service need analysis, di mana keperluan kepada kerohanian ni memang sangat tinggilah untuk menjayakan proses pemulihan OKU. Dan kita lebih kepada bukan sekadar pemulihan tapi pengupayaan. Okey, di sini Okum dan pimpin. Dan saya juga kan dari Pusat Sains Kemanusiaan, kami juga ada beberapa siri program yang melibatkan, yang setakat ni telah pun kita buat secara bersama, yang melibatkan dengan universiti daripada Indonesia dan juga industri daripada kelas kepemimpinan komuniti. Jadi ini antara yang dalaman lah. Lain-lain kita bekerjasama dengan USIM dari segi modul
mereka menyediakan modul Al-Quran untuk anak-anak autism dan juga bahasa isyarat dan solat. Okey. Okey. Untuk peringkat nasional dan juga antarabangsa, dia adalah 2 rangkuman. Kita ada Siri dan juga di sini Bekim, sekali lagi nak ucapkan terima kasih. Banyak membuat Siri kolaborasi dan juga jemputan untuk Siri pembangunan profesional yang ada jemputan daripada Seibu Shoko, iaitu syarikat daripada Jepun. Okey, selain daripada tu kita juga terlibat dengan KV Studio dan juga Akad Indah Engineering yang merupakan rakan dalam membangunkan konten yang tidak syok sendiri tapi memang untuk manfaat masyarakat. Jadi kita berkongsi siri-siri bicara inspirasi global dan juga nasional dan juga kampus. Dan telah pun dimuat naik di dalam Okum TV. Nanti rakan-rakan bolehlah ke channel yang berkenaan. Okey, selain daripada itu, untuk di peringkat antarabangsa, kita melebarkan sayap ataupun belajar benchmarking and best practices, menanda aras dan juga amalan terbaik bersama-sama, alhamdulillah, dengan pihak KPT, Kementerian Keuangan sendiri dan juga JKM. Ini menunjukkan mandat yang dipikul tu tak mampu untuk satu unit yang kecil seperti kami memerlukan sokongan padu, bukan sahaja daripada dalam universiti tetapi daripada luar, termasuklah dari agensi, daripada industri dan juga NGO. Dan di sini kami telah pun menjalinkan dan memeterai 4 memorandum persefahaman. Pertama dengan Akad Indah, seterusnya bersama Seibu Shoko daripada Jepun. Akad Indah adalah syarikat Malaysia yang mendapat pengiktirafan dan berjaya di Jepun, yang terkini mendapat anugerah dan juga pemenang Super Teraju. Dan juga rakan strategiknya iaitu Seibu Shoko Corporation, di mana kedua-dua ni adalah syarikat kejuruteraan berteraskan data, big data dan juga IoT. Seibu Shoko merupakan syarikat Jepun yang juga mempunyai jaringan industri di Amerika Utara dan juga di Eropah. Okey, selain daripada itu, delegasi ini mensasarkan kepada projek-projek yang mesra perupayaan OKU. Contohnya Jonex Company oleh Miki Sang telah pun memenangi anugerah SDG di peringkat global, di peringkat di negara Jepun dan juga pengiktirafan global untuk 9 tahun pelibatan dengan membangunkan rumah hijau yang menggunakan tenaga kerja OKU. Selain daripada tu ada juga duta daripada kalangan OKU di mana beliau mengusahakan syarikat startup iaitu Mirairo, dan yang berkaitan dengan studio, kita bekerjasama dengan Kindai University. Okey, ini ada 2 yang berkaitan dengan rakan kerjasama industri. Bagaimana pula dengan rakan strategik daripada Social Corporation? Kami mendapat kerjasama dan juga bantuan daripada Lemongkai, di mana Lemongkai adalah syarikat badan sosial yang mengusahakan pusat jagaan. Dan sekarang ni mereka diamanahkan untuk membangunkan satu kampus dan juga institut inklusif di Jepun, iaitu di Nara. Sebab tu namanya ME Nara, iaitu Misi Ekosistem Inklusif di Nara. ME Rohani, itulah terjemahan yang seterusnya. Dan merangkumi juga satu syarikat automasi yang terbaik di dunia dan juga antara yang terbaik di dunia dan juga di Jepun, adalah yang nombor 1 di Jepun, juga menggunakan kepakaran tenaga kerja OKU iaitu Daifuku. Jadi inilah secara ringkas
dan di UMP kami cuba untuk membangunkan modul ikmal ini supaya dapat memenuhi 3 fasa dalam pengupayaan OKU, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas mereka tamat pengajian. Okey. Ini antara pencapaian yang ada di peringkat universiti, nasional dan juga antarabangsa yang telah pun saya ceritakan dan kongsikan tadi. Tidak dilupakan kami bermula dengan ziarah sampai, iaitu siri ziarah sampai inklusif. Contoh kami menziarah Cik Izwani, juga menziarah Cik Siti Hawa di hospital, di tempat kerja dan juga rakan-rakan yang lain lah, Cik Kamarul dan tidak lupa Puan Nani, di mana dalam kategori OKU yang uniknya di UMP, kami bukan sahaja menyantuni OKU kekal tetapi OKU sementara di bawah projek dengan kerjasama HR juga yang diasaskan oleh PKU Dr. Khairul, iaitu Return to Work, yang sekarang mendapat perhatian yang sangat baiklah. Yang terkini pihak Perkesu menjemput pihak OKU untuk membuat perkongsian pada bulan Jun nanti dan juga merangka untuk ada kerjasama strategik dan MOU. Ini termasuk juga pihak JKM yang sangat membantu kami lah, sama ada JKM Pahang, termasuklah juga JKM di Putrajaya dalam merangka banyak inisiatif yang berkaitan dengan dipanggil CBR dalam bahasa Inggeris, Community Based Rehabilitation, tapi dalam bahasa Melayunya adalah pemulihan dalam komuniti, di mana UMP mensasarkan kepada pemulihan dalam komuniti secara bersepadu. Ini yang lain adalah kita menyantuni graduan yang cemerlang dan juga yang bergraduat, iaitu Encik Linggem dengan mendapat daripada Fakulti Elektrik dapat kedudukan kelas pertama dan sekarang bekerja di OKU Fizikal yang bekerja di Singapura dan juga Cik Syafiqah yang ada perusahaan sendiri. Jadi tahniah lah kita ucapkan kepada graduan yang cemerlang, dan sekarang sedang menyambung PhD kita ada Cik Siti Hawa dan juga 16 lagi pelajar yang lain lah. Okay, di peringkat nasional yang dikongsikan tadi, inilah dia sedikit kata gambar yang berkaitan lah berkenaan dengan Okum TV tadi. Kemudian kami juga mendapat jemputan Carnival OKU Aktif oleh peringkat negeri Pahang oleh Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan. Dan di peringkat antarabangsa kami menyertai pertandingan yang berkaitan dengan inklusif ekosistem yang berorientasikan kepada e-pembelajaran, iaitu IUSEL 2022 dan juga siri MOU lah seperti yang dikongsikan tadi. Okey. Secara secara rumusannya kami di unit perkhidmatan OKU rasa amat berbesar hatilah dengan pencapaian yang ada, dan ada beberapa perancangan lah mendatang yang kami insya-Allah akan cuba laksanakan. Ini antaranya beberapa siri lawatan penanda aras dan lain-lain, dan juga kita menjangkakan kita akan ada menjayakan projek rumah hijau, iaitu Mek Agro Damai. Selain daripada itu, acara tahunan yang berkaitan dengan festival sambutan bulan OKU sedunia, yang baru-baru ni kita pun dah berjumpa dengan Esko Pelaburan Teknologi dan yang berkaitan. Jadi insya-Allah kita akan usahakanlah dari segi satu sambutan festival yang berteraskan kepada OKU dan projek komuniti yang telah pun kita ada kerjasama lah dengan PDK di Pekan Titian Murni dan juga
Jabatan Pendidikan Daerah dengan PPD, dengan Pendidikan Daerah, di mana kita boleh jayakan Mek Agro Damai ni memanfaatkan dari segi aspirasi Pahang dari segi hub makanan dan sebagainya. Okey, dan tidak ketinggalan juga satu lagi rancangan yang sedang diusahakan, dan kita akan jadikan salah satulah insya-Allah. Mohon doakan jika ada rezeki sebagai satu signature, bukan saja untuk UNP, Made in UNP, dalam masa yang sama signature di Pahang, iaitu inklusif, International Carnival on Inclusive Technology, insya-Allah. Dan ini mendapat aspirasi dan sokongan lah daripada Tuan Zuhaimi sendiri, iaitu pengarah unit pembangunan OKU, dan telah pun dibincangkanlah dengan beberapa rakan strategik yang berkaitan. Okey, secara kesimpulannya, minta maaf tadi ada sedikit gangguan teknikal kepada slide. Dari segi kesimpulannya, berbaki lagi 3 minit ni, kami di unit perkhidmatan OKU dengan rendah hati merasakan apa yang cuba diberikan secara perkhidmatan inklusif kepada semua di UMP, dengan harapan juga mendapat manfaat yang sejagat kepada semua, adalah melalui muafakat. Jadi kepentingan kepada muafakat secara berterusan, istiqomah kata orang, berjemaah, adalah satu yang perlu dijayakan bersama, sebab tanpa sokongan dan dokongan daripada semua pihak, daripada pihak pengurusan universiti, daripada rakan-rakan sekerja, dari semua PTJ, pelajar, aktivis, sebab saya difahamkan kita ada Tuan Kamarudin yang tak pernah jemu menyokong semua program-program yang dianjurkan oleh pihak unit perkhidmatan OKU. Terima kasih banyak Tuan Kamarudin. Jadi sama-sama Dr. Manira. Jadi terima kasih banyak orang kata atas tunjuk ajar juga. Apa yang saya boleh kongsikan hari ini sebenarnya adalah hasil perguruan juga dengan beliau. Saya nak fahamkan macam mana before school, after school, during study tu, semuanya banyak dapat bantuan terutama dari segi ILC lah, Independent Living Center. Jadi kita cuba untuk memberi, walaupun kata mungkin tidak besar tapi signifikan lah kewujudan unit perkhidmatan OKU ni. Terima kasih sekali lagi Tuan Kamarudin. Sama-sama, terima kasih banyak jemput saya ke sini. Sama. Jadi itulah kita cuba insya-Allah dalam tempoh yang masih orang kata bayi sebenarnya, sebab unit OKU ni baru lahir je. Kita alhamdulillah dengan sokongan semua pihak ni, muafakatnya kita dah mampulah untuk ada beberapa kemudahan yang kita boleh kira menyokonglah kepada pengupayaan OKU, insya-Allah Cik Den. Ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Nanti kalau ada rezeki Cik Den dan juga rakan-rakan yang lain, kita bolehlah jemput untuk sama-sama memanfaatkan kita punya studio tu nanti. InsyaAllah boleh. Saya bila-bila masa dijemput 200 km sampai. Tak jauh. Daripada Johor tu, jauh tu. Baru-baru ni Cik Den pun ada menyumbang membuat perkongsian masa kita nak bangunkan modul Ikmal tu, sebagai salah seorang lah yang kita jemput sebagai aktivis yang menyumbang secara langsung lah kepada pembangunan modul Ikmal. Terima kasih sekali lagi Cik Den. Ya, sama-sama. Okey, masa dah pun menunjukkan 10.45, jadi kesimpulan pun telah diberikan. Jadi itulah sedikit sebanyak yang kami di unit OKU, saya dijemput untuk memberi sedikit perkongsian berdasarkan nilai teras 4 tu. Jadi itulah diharapkan mandat ekosistem inklusif ni dapat dijayakanlah dengan sebaiknya dengan izin Allah dan juga sokongan padu daripada semua. Wallahu alam.
Saya rasa tu saja. Saya serahkan semula pada Cik Hizi. Terima kasih. Wallahualam. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Mira atas kongsian sebenar ini. Saya ada soalan ke? Kalau nak tanya? Kalau nak tanya. Ya. Okey, kalau saya bagi bahagian penggunaan sumber manusia Jabatan Pendaftar mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Munirah atas kesediaan beliau meluangkan masa bersama-sama kita pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada tuan-tuan yang menyertai sesi dan ini. Semoga webinar yang diadakan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okey, sebelum kita akhiri, kalau kita gambar, kita buka kamera. Cik Hidayah pun ada. Terima kasih banyak Cik Hidayah. Selamat Hari Raya. Masih kat hospital ke Cik Hidayah? Ada, cuma kena bolak alik je. Okey. Ni pun kita punya penyokong kuat juga ni Cik Izin. Cik Din. Okey, take care Cik Hidayah. InsyaAllah. Alumni UMP. Kita buat sesi gambar. Mana yang kita boleh buka kamera? Okay. Okay, ready? Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Okay. Okay. Terima kasih. Tu Ustaz Abdul ada. Terima kasih semua. Siapa nama-nama yang tak disebutkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Doktor. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Selamat Raya.